طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك التواب الرحيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dan kurnianya kita masih dikurniakan nafas dan juga peluang untuk mendekatkan diri kepadanya hinggalah ke saat ini, insyaAllah. Saya terpanggil untuk menjawab berkenaan tentang satu isu yang sekarang ini sangat sangat hangat diperbahaskan dalam kalangan asatidzah sama dan juga tulabul ilm di Malaysia ini. Seakan-akan ada perseteruan ataupun ada macam perbalahan antara siapakah yang lebih afdal. Adakah mengaji di universiti, mengaji agama di universiti ini lebih afdal, lebih betul, ataupun mengaji di pondok, dan masing-masinglah melontarkan pandangannya. Dan saya lihat hal ini seakan-akan tidak ada penghujungnya, ya. Dan ada juga seorang sahabat tu bertanya tentang pendapat saya berkenaan tentang isu ini. Maka sebab itulah saya buat live ini, buat rakaman ini. InsyaAllah saya akan cuba untuk rumuskan beberapa pandangan yang saya kira pandangan yang jalan tengah lah, ya, jalan tengah yang kita cuba untuk ambil berkenaan tentang isu ini. Tapi sebelum itu saya ingin berkongsi cerita tentang seorang alim, dan juga insyaAllah nanti kita akan rumuskan dah juga berkaitannya antara alim ini dan juga apa kaitannya dengan pondok dan juga universiti ni. Okey. Pertamanya adalah kisah Abu Ja'far At-Tahawi, seorang alim yang hidup antara salafus salih juga, ya, anak kepada seorang imam. Bukan anak, ini anak, beliau merupakan seorang anak buah kepada seorang imam dalam mazhab Syafi'i, yakni Al-Muzani. Ya, Al-Muzani murid kanan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, merupakan pakcik kepada Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini. Dan At-Tahawi ini seorang alim yang masyhur. Dan kisah awal beliau belajar ilmu ialah beliau belajar ilmu di bawah pakciknya Al-Muzani ini. Tetapi qadarullah wa masya fa'al, apa yang berlaku ialah At-Tahawi langsung tidak dapat kuasai ilmu fiqh daripada pakciknya At-Tahawi ini. Sebiji pun tidak dapat. Sampai ke tahap Al-Muzani ini kata kepada anak buahnya ini, wallahi, dia bersumpah, wallahi kau ini satu apa pun kau tidak akan dapat apa-apa. Dan hal ini mengecewakan At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, kerana dia begitu bersungguh-sungguh, ya, untuk menguasai ilmu, belajar dengan pakciknya berulang kali. Pun begitu Allah SWT tidak memberi futuh kepada At-Tahawi. Apa yang At-Tahawi buat? At-Tahawi berhenti belajar. At-Tahawi tidak merajuk. At-Tahawi membenci pakciknya. Tidak. Apa yang At-Tahawi buat? Beliau membuat satu tindakan yang saya kira pintar, di mana beliau berpindah. Dia tidak dapat kuasai mazhab pakciknya ini, mazhab Syafi'i. Dia pergi mengaji mazhab Hanafi. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memfutuhkan ataupun membukakan pintu ilmu itu bagi At-Tahawi ini, sehinggalah At-Tahawi ini menjadi orang yang ke depan sekali membela mazhab Hanafi, dan telah mengarang kitab yang banyak, di antaranya adalah Syarh Ma'anil Athar. Ini kitab yang sangat masyhur, ya, dalam mazhab Hanafi, di mana beliau compile hadis-hadis, ya, yang menyokong dan juga mengukuhkan mazhab Hanafi itu. Menjadi pakar dalam mazhab Hanafi.
sampai keimaman dia dalam mazhab Hanafi itu, sampai dia teringat balik apa yang pernah dikatakan oleh pakciknya Al-Muzani. Dia kata, Tahawi kata, kalau pakcik aku ni masih hidup, sudah tentu dia akan menebus kafarah sumpah yang pernah disumpahkan sebelum ini, bahawa kononnya dia langsung tidak dapat apa-apa. Yang ni kononnya Tahawi ini langsung tidak akan mampu untuk mempelajari apa-apalah ilmu agama ini. Ya. And of course ada sebagian ulama defend lah Al-Muzani, dan dia kata Al-Muzani tidak akan perlu membayar tebusan kafarah bagi sumpah yang dia pernah katakan itu, kerana yang dimaksudkannya ialah yakni Tahawi tidak akan mendapat satu apapun daripadanya, yakni merujuk kepada mazhab Syafi'i. Masya Allah. Oh, Syekh Akil, hayakallah, ahlan wa sahlan. Anda berindu juga, Allah. InsyaAllah ada masa kita ke Johor, kita akan jumpa insyaAllah. Hayakallah. Allah. Ini Syekhul Masyayikh kita ya, Syekh Akil, Musyaddad. Nah. Ini sahabat saya daripada Madinah dulu. Kita satu batch ya, 2010 sampai ke Madinah. Dan sambung belajar, dan sama-sama juga di kuliah syariah. Dan sekarang Syekh Akil kita berkhidmat demi di Johor ya. Hayakumullah, ahlan wa sahlan. Okey, kembali kepada kisah kita. Jadi apa yang dibuat oleh At-Tahawi itu, dia tidaklah merendahkan mazhab Syafi'i ya, tetapi dia mengaji mazhab lain, dan juga alhamdulillah akhirnya menjadi pakar dalam mazhab itu. Kerana poin belajar itu ya, poin belajar ialah untuk memahami satu ilmu itu ya, untuk memahami satu ilmu, dan bukannya untuk bertanding. Dan itu apa yang dibuat oleh At-Tahawi. Maka atas sebab itulah Allah SWT memudahkan caranya untuk menguasai ilmu. Maka apa yang saya lihat, kalau kita tengoklah balik macam mana perlunya kita untuk menginsafi bahawa pondok dan juga universiti merupakan sistem ya, perbezaan sistem pendidikan yang masing-masing memiliki orangnya yang sesuai untuk sistem pendidikan itu. Kita tidak boleh kata semua orang wajib belajar di pondok kerana kononnya atas alasan pondok merupakan sistem yang terbaik untuk semua orang. Begitu juga kita tidak boleh pukul rata bahawa kononnya universiti merupakan tempat yang terbaik untuk semua orang, sebab tidak semua orang mampu untuk pergi ke universiti. Maka macam mana cara jalan tengahnya untuk kita ambil? Ialah kita menghargai perbezaan yang ada antara kedua-dua sistem pendidikan Islam ini di Malaysia, bahkan di Timur Tengah sekalipun ya, tanpa kita perlu merendahkan salah satunya. Ada setengah orang yang Allah SWT mudahkan untuk dia pergi ke universiti, maka dia pun mendapat futuh, dan juga dia akhirnya menjadi pakar di dalam sebuah ilmu. Contohnya dia mengaji ilmu di kuliah lughah ya, sebagai contoh. Maka dia menjadi pakar dalam kajian bahasa Arab, pakar dalam nahwu, pakar dalam saraf melalui universiti. Ada setengah orang Allah SWT tidak memberikannya rezeki yang samalah seperti orang yang mampu ke universiti. Sebagai contoh, dia pergi ke pondok dan dia belajar dengan sistem pengajian pondok itu, dan akhirnya Allah SWT menginginkan dia untuk menjadi pakar nahwu, maka dia menjadi pakar nahwu melalui pondok itu. Kedua-duanya mahu sampai kepada ilmu juga. Maka saya, bila mana wujudnya al-mufadhalah, kononnya unsur-unsur untuk membandingkan sistem pondok lain yang lebih baik, konon melahirkan lebih ulama dan mengaji kitab-kitab turath, dan seakan-akan membayangkan ya, kononnya universiti tidak mengaji kitab-kitab turath, sedangkan hal itu contohnya kami di Madinah sendiri, kami mengaji Bidayatul Mujtahid. Ini Syekh Akil lebih tahulah, Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd. Kita mengaji kitab-kitab yang turath, sama juga apa yang dibuat di pondok itu, kalau kita mau kata daripada segi turath. Maka saya kira lah ya, dua-dua sistem ini
seharusnya kita faham bahawa tujuan utama seorang itu belajar ilmu agama, dia mau menguasai ilmu agama. Dan dua-dua sistem ini memiliki keistimewaan bagi orang-orang yang tertentu. Ya, contohnya macam sistem pondok bagi orang-orang yang berusia muda, sesuai lah. Kerana sistem pondok ini mengambil masa yang lama. Ya, mengambil masa yang lama untuk seorang itu betul-betul menguasai sampailah ke tahap dia mampu menjadi babo dan seterusnya. Bagi orang yang sudah terlajak seperti saya, baru sudah 19 tahun, barulah mau pergi mengaji agama sebagai contoh. Macam mana caranya? Kita masuk ke universiti. Dan di universiti juga dibukakan ilmu-ilmu yang, dan didedahkan dengan ilmu-ilmu yang sama, dan setiap universiti juga berbeza. Satu lagi yang kalau kita fikirkan, setiap pondok itu berbeza. Mustahil akan melahirkan murid-murid yang sama levelnya. Ya, mustahil melahirkan pondok A dan pondok B. Mustahil melahirkan dua-dua sama kualitinya, tidak. Maka begitulah juga universiti. Ya, universiti di Timur Tengah sebagai contoh untuk pengajian Islam sudah tentu akan melahirkan student-student yang lebih mampan berbanding daripada yang di lokal. Walaupun ini tidak kesemuanya. Ya, kita bercakap berkenaan tentang daripada segi guru sebagai contoh. Masyayikh lebih banyak di Timur Tengah berbanding daripada di Malaysia. Dan perbezaan ini seharusnya kita insafi, dia cuma perbezaan. Tidak seharusnya sampai ke tahap kita harus melaga-lagakan perbezaan itu. Seakan-akan orang yang belajar ini, yang berlaku ialah seakan-akan orang yang belajar di pondok dikata berfikiran kolot dan supaya itu, ya. Begitu juga orang yang belajar universiti, kononnya kamu ni belajar tidak sampai dari kulit ke kulit. Walaupun hal itu sebenarnya tidak betul, ya. Kami belajar di universiti, alhamdulillah, banyak juga kitab-kitab yang kita telah khatam. Kalau misalnya kita tidak khatam melalui silibus universiti, kita khatam melalui pembacaan-pembacaan di luar. Maka kita harus insafi ini dan menghargai sebenarnya perbezaan yang ada. Bukannya melaga-lagakan antara pondok dan juga universiti. Itu useless. Tidak ada kegunaannya. Kalaulah kita andaikan, kita jadikan Imam At-Tahawi ini sebagai role model kita dalam menanggapi isu perbezaan mazhab ataupun perbezaan sistem pendidikan. Kita andaikan ketika beliau mengaji dengan pakciknya Al-Muzani, sistem pendidikannya itu tidak sesuai dengan beliau. Ya, sistem pendidikannya, sistem cara Al-Muzani mengajar anak buahnya ini tidak sesuai dengan dirinya. Maka dia pun berpindah sistem yang lain. Sistem dia mengaji mazhab Hanafi dengan sistem yang lebih baru. Maka At-Tahawi di sini, dia tidaklah memburukkan mazhab Syafi'i, tetapi dia pindah, tukar kepada mazhab Hanafi, dan juga yang poinnya, penghujungnya itu dia ingin menguasai ilmu juga. Saya rasa faham apa yang saya ingin sampaikan ini. Maka begitulah juga kalau kita mau katakan pondok. Ya, pondok dan juga universiti. Kedua-duanya ini mau menyampaikan kepada ilmu juga. Seorang itu akhirnya apabila dia takharruj, apabila dia keluar, apabila dia khatam lah misalnya kitab ataupun satu pengajian, dia sudah sampai kepada satu level yang di mana dia itu layak sebagai contoh dianggap sebagai seorang alim. Dan kalau universiti kan disebut sarjana muda, ya, ijazah sarjana muda, maksudnya alim muda. Kalau kita mau terjemahkan itu alim sebenarnya, tetapi alim muda, dan dia perlu kepada mendalami lagi level itu sampailah ke tahap sarjana, yakni alim, sampai ke tahap doktor, PhD dan seterusnya. Kalau kita pergi ke sistem pondok, kan ada sistemnya daripada orang yang mula belajar mubtadiin, kemudian akhirnya menjadi guru ulang kaji, ya, tutor lah kalau dalam bahasa kita. Kemudian akhirnya sampai ke tahap dia menjadi babo, dia menjadi tuan guru, dan akhirnya boleh membuat pondoknya sendiri. Sistem berbeza tetapi natijahnya itu sama. Seorang itu akan menjadi pakar di dalam ilmu yang dikuasainya. Jadi saya kira
Kalaulah kita membandingkan kedua-dua sistem ini melalui orang-orang yang tidak cemerlang, kononnya buruklah sistem pondok ini sebab adanya melahirkan murid-murid yang tidak cemerlang. Tidak. Universiti pun the same case. Ramai juga orang-orang yang grad daripada Universiti Timur Tengah ya. Ini saya bercakap berdasarkan pengalaman yang tidak boleh membezakan jar dan juga majrur. Ya. Jar dan juga majrur. Dia tidak mampu bezakan itu dan dibacanya tunggang langgang baris dan akhirnya memalukanlah dirinya. Sudah bertahun-tahun pergi ke Timur Tengah, jar majrur pun tidak mampu untuk bezakan. Jadi kalau kita mau tengok dua-dua sistem ini melalui orang-orang yang tidak cemerlang itu, out lah. Mereka itu bukan penada aras. Masalahnya kita ni sebagai manusia, Allah SWT ciptakan kita ini suka mencari yang bermasalah ini. Susah lah. Cuba kita tengok mana yang cemerlang itu. Cuba kita tengok tengok macam mana sistem pondok ini melahirkan babo-babo yang power, yang pandai baca kitab Arab dan akhirnya pandai juga mengajar misalnya buku-buku yang mendalam dalam mazhab Syafi'i. Cuba kita tengok pelajar-pelajar universiti yang memegang PhD dalam bidang hadis, yang memegang PhD dalam bidang fiqh. Kita tengok macam mana penguasaannya kepada ilmu dan juga bidang yang dikuasainya itu. Maka daripada situ baru kita tahu. Barulah adil kalau kita mau cakap, kalau kita mau membandingkan. Dan alhamdulillah kita tengok kedua-duanya melahirkan ulama sistem ini. Tetapi kenapa seakan-akan isu ini muncul, ya? Pergaduhan antara dibayangkanlah konon pergaduhan antara pondok dan juga universiti. Mungkin juga kerana hasutan syaitan, itu kita tidak boleh nafikan. Ya, yang mau melihat kita memburuk-burukkan saudara sesama Islam kita, apatah lagi pelajar agama, ya. Dan of course kita ini ada sedikitlah unsur ta'assub kepada tempat kita belajar, alma mater kita, ya. Itu tidak menjadi masalah. Cuma isunya kalau you ta'assub dengan you punya universiti sampai you burukkan sistem pondok. Itu masalah. You ta'assub dengan pondok sampai burukkan sistem universiti. Itu masalah. Apa masalahnya? Hargailah kedua-dua itu. Hargailah kedua-dua sistem ini yang akhirnya insyaAllah akan melahirkan ulama. Dan jangan ditengok orang-orang yang di bawah ini, ya, yang tidak cemerlang itu. Ataupun guru-guru pondok yang bermasalah. Dan kalau kita bercakap tentang sistem pondok, bahkan para ulama babo-babo di pondok-pondok sendiri pernah melontarkan kerisauan mereka bagaimana dalam kebelakangan ini pondok-pondok ini dibuat dengan bagai cendawan tumbuh selepas hujan, ya. Dan tuan guru yang diangkat sebagai mudir pondok itu bukanlah tuan guru hakiki. Tak tahu dari mana datangnya. Lepas tu berserbanlah dan juga dengan pemakaiannya dan diangkat terus menjadi babo. Dan ini tidak seingat saya Syekh Rithauddin tidak silap saya, ataupun kalau ada yang sahabat yang follow boleh maklumkan saya, dia persoalkan ini. Dia katakan babo ni perlu ada qualification. Untuk menjadi babo ni bukan senang. Dia perlu ada beberapa kitab yang dikena habis khatamkan dan akhirnya mendapat ijazah, yakni syahadah, penyaksian daripada guru-guru babo-babo yang lain bahawa dia ini sudah layak untuk menjadi tuan guru. Dan akhirnya keluar takharruj lah istilahnya, dan membuka pondok sendiri. Itu masalah piawai lah, ya, masalah piawai dalam sistem kepondokan itu sendiri. Kenapa orang nampak pondok ini senang menjadi lubuk duit. Pondok ini senang menjadi lubuk duit. Maka orang pun sana sini buka pondok tanpa membuka pondok itu dengan niat yang sebenarnya. Dengan niat untuk mengajarkan ilmu yang benar kepada murid-murid, mengajarkan fiqh, mengajarkan tauhid, mengajarkan segala macamlah ilmu alat yang lain. Maka yang berlaku ialah pondok-pondok palsu ini bertebaran di dunia kita, di dunia Nusantara ini, dan akhirnya memburukkan sistem pondok itu. The same case kalau kita mau katakan kepada universiti, ramai juga
orang-orang yang mengaji di universiti, tetapi akhirnya bila balik itu seakan-akan balik tangan kosong. Ini satu hal yang kita sendiri tidak boleh nafikan. Kita kena akui kelemahan-kelemahan ini. Dan kadang-kadang kelemahan itu datang daripada student itu sendiri, kadang-kadang kelemahannya daripada silibus. Ya, setengah universiti menukar silibus mereka untuk menjadi lebih mudah, maka akhirnya student pun penguasaannya tidak sama dengan student-student yang pernah takharus dari universiti yang sama sebelum ini. Tapi in the end, itu saya kata, perbezaan antara dua sistem ini tidak seharusnya membawa kepada saling memburuk-burukkan antara dua sistem ini. Dan setiap sistem ini ada orang yang sesuai bagi dia. Ya, universiti ada orang yang sesuai bagi sistem universiti. Biarkan dia. Jangan kita ni mentang-mentanglah kita ni mengajar pondok, maka kita halang orang pergi ke universiti dan tidak menghargai kealiman orang-orang yang ada di universiti itu. Itu salah. Sedangkan kalau kita tengok apa yang dibelajar di universiti itu, kitab-kitabnya kitab-kitab Taurat juga. Ya, kitab-kitab Taurat juga. Kita sebagai contoh tempat saya belajar, ya. Kalau kita pergi ke kuliah lughahnya, yang dibelajarnya syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Selama beberapa sem itulah kuliah bahasa Arabnya itu mengaji Alfiyah Ibnu Malik beserta syuruhatnya. Bukan satu syarah saja, syarah-syarah yang banyak. Syarah Ashmuni, syarah Ibnu Aqil dan juga syarah-syarah yang lain. Sampailah seorang itu menguasai. Dan ada setengah para profesor, dia meringkaskan apa yang dibawa oleh Ashmuni, apa yang dibawa oleh Ibn Aqil dalam bentuk rajah sebagai contoh. Dan kita lihat ini bukanlah merendahkan kualiti. Dia cuma memperbarui sistem pengajian kitab itu. Tetapi intipatinya yang dipelajari oleh seorang student kuliah bahasa Arab itu tetaplah Alfiyah Ibnu Malik. Turath. Cuma dengan syarah yang lebih moden. Dan setiap satu perkara yang baru itu, satu turath itu merupakan perkara yang baru pada zamannya. Kalau kita mau katakanlah, ya, setiap satu perkara yang turath itu merupakan satu perkara yang baru pada zaman dia. Maka begitu juga kalau pergi ke kuliah syariah. Kuliah syariah, belajarlah kitab-kitab fiqh. Kalau di Azhar sebagai contoh, 2 tahun yang pertama mengaji fiqh secara umum dan seterusnya barulah mengaji fiqh secara khusus bermazhab. Itu satu perkara yang baik. Sistem itu sesuai untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan dan sesuai untuk mengaji di dalam suasana universiti itu. Dan saya kira hal ini wajar kita insafi supaya isu polemik lah kononnya memburukkan antara mazhab dan juga pondok ini, mazhab lah, universiti dan juga pondok ini tidak berlarutan. Kerana hal ini merugikan. Kita jangan sampai ke tahap menghalang orang pergi ke pondok pula. Ya, pondok. Ya, pondok itu kita kena kenal lah, pondok yang hakiki, ya. Itu menjadi cabaran yang lain pula. Tetapi pondok itu sebagai pondok yang betul, yang asli dan juga yang mengajarkan ilmu-ilmu yang betul, kita kena hargai sebagai sistem yang sesuai bagi orang-orangnya. Jangan dihalang orang mau ke berpondok. Begitu juga orang mau ke universiti, jangan dihalang orang ke universiti. Sama-sama ambil. Dan saya lihat ramai, ya, pensyarah-pensyarah juga, mereka gabungkan antara dua sistem ini. Ya, gabungkan antara dua sistem ini. Mereka mengaji sampai ke PhD, ya, mengikuti sistem universiti, dan pada musim cuti SEM dan seumpama itu mereka pergi ke pondok-pondok yang ada di Semenanjung itu dan ulang kaji ilmu yang mereka pernah pelajari, ya, pada level ataupun pada peringkat universiti itu, ya. Maka hal ini yang kita kena insafi dan juga kita kena sama-sama muhasabah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati semua tulabul ilm, pelajar-pelajar ilmu agama yang ada di Malaysia ini, yang berwarga negara Malaysia,
dan insya-Allah akan pulang dan menyuburkan semula Islam di Nusantara kita ini, insya-Allah taala. Tidak tidak rugi kita menghargai sistem orang lain. Kita belajar sajalah. Kan? Itu perbezaan sistem, dan perbezaan sistem ini tidak menjamin kualiti itu. Kalau kita mau cakap, itu saya kata tadi ya. Kalau kita mau menilai itu, jangan nilai daripada orang-orang yang kalau dalam bahasa Sabah ni orang-orang uncit. Uncit ni maksudnya yang paling bawah. No, orang yang bermasalah tu dia bermasalah sebab dirinya, dan bukannya sebab sistem itu semata-mata. No. Boleh jadi dia tidak sesuai untuk sistem pondok. Maka apa yang dia perlu buat? Dia ikut macam cara Imam Tahawi, tukar sistem belajar. Yang penting dia belajar dan akhirnya menjadi ulama. Begitu. Jadi inilah yang saya kira perlu untuk kita hadam dan juga insafi bersama. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri dan juga syaitan. Wallahu alam. Saya minta maaf mungkin ada yang kurang bersetuju, dan tapi inilah pendapat saya, dan inilah yang saya rasa jalan tengah yang terbaik untuk kita ambil dalam menyelesaikan yang polemik, yang sebenarnya bukanlah polemik ini ya, dia bukanlah polemik, tetapi sifat ta'assub yang kadang-kadang ditiup oleh syaitan juga ya. Kita takut kita ini sudahlah umat akhir zaman ya. Ya lagi lagi apa saya? Kalau Syakil ada nak kongsi, silakan. Ahlan sahlan. Oh, jangan berhenti, Allah. Dah. Alhamdulillah, apa yang anda nak sampaikan tu dah settle lah, alhamdulillah. Jadi itulah yang kita harapkan ya. Jangan diburuk-burukkan kedua-dua sistem ini, bahkan diperbaiki. Kita menerima dan juga menerima kritikan yang baik, dan juga menolak prasangka yang buruk, kerana kedua-duanya insya-Allah melahirkan ulama-ulama juga. Jangan kita pandang rendah orang grad universiti. Jangan kita pandang rendah orang yang grad daripada pondok. Kedua-duanya insya-Allah sama-sama bermanfaat dan juga akan memberi akan menyumbang kepada Islam itu sendiri. Wallahu alam. Okey, kisah yang saya bawakan itu saya ambil daripada kitab Imam As-Suyuti rahmatullah alaih, Jazilul Mawahib. Jazilul Mawahib fi ikhtilafil madhahib, yang telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, rahmat di balik perbezaan mazhab. Kisah penuhnya Imam At-Tahawi itu, dan juga analisis Imam Suyuti kepada perbezaan mazhab yang dilakukan oleh Imam Tahawi itu dibawa secara penuh di dalam kitab ini. Saya cuma ambil kisah itu, cuma saya tengok daripada perspektif lain lah ya. Boleh dapatkan buku itu untuk baca, rahmat di balik perbezaan mazhab oleh Imam As-Suyuti rahmatullah alaih. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.